Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam bahagia, salam yang disampaikan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, kepada semuanya yang mana mengikuti dalam ruangan bilik tetamu kita siarkan di MBT Jala tiap-tiap hari Isnin dan hari Jumaat. Jadinya pukul 11.30 sampai pukul 12 lebih kurang. Dan seperti biasa kita akan menyampai kepada sedang beruntung berkaitan dengan masyarakat dan dengan benda yang begitu manfaat dan berfaedah kepada ibu bapa kita yang duduk dengan sekarang, yang mana duduk mengikuti sekarang dah. Dan insya-Allah taala pada hari ini tu dan kita duduk di satu sekolah lah, iaitu kita duduk di sekolah Muslim Senak Sak, terletak di Mukim Bangku, daerah Meng, wilayah Taning. Oleh kerana kata sekarang itu kita duduk dalam suasana bulan Muharram dah. Oleh itu gapo dia makna Muharram, kelebihan gapo dia yang ada dalam bulan Muharram yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh itu pada masa ini kita berhenti sementara dan kita kembali dalam pusing yang kedua bersama dengan serta kita pada hari ini. Contoh yang baik bermula dari fikiran. Contoh yang baik berdasar kepada perbuatan. Fikir baik, buat baik, membangun kawasan demi untuk masyarakat. Ya, baik, selamat tu kita kembali sekali lagi dalam pusing yang kedua dalam ruangan bilik tetamu bersama dengan saya Razak Ismani sebagai juruhabah pada pagi yang mulia ini. Sekarang kita duduk bersama dengan peserta kita. Beliau itu nama apa? Boleh kita mengikuti bersama. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik Ustaz, hari ini kita ada tajuk yang begitu faedah menalah dalam masa sekarang dah, oleh kerana kita ada dalam suasana bulan Muharram. Oleh itu saya nak Ustaz menyampai kepada penonton kita di rumah tu berkaitan dengan awal sekali makna Muharram. Muharram tu gapo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala beri kesempatan pada kami dan juga pada TV sebelah untuk temu ramah dengan kami dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan Muharram pada tahun 1436 Hijriah, yang mana menjelangnya tahun baru pada tahun ini. Kesempatan kita bersama untuk mari muzakarah, untuk mari berbincang bersama apakah hubungan tahun baru, apakah Muharram menjelang bersama kita, yang kita mesti memahami, faham bersama supaya umat Islam tidak lupa sejarah. Umat Islam tidak lupa setiap tahun kedatangan bulan Muharram, setiap tahun datang tahun baru, kita dapat berbincang bersama untuk nak menambah fikiran, fahaman kita secara mendalam, supaya umat Islam ini dapat mengetahui dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan masalah bulan Muharram,
bulan Muharram ini adalah satu bulan yang dikirakan bulan yang dihormati, bulan yang dimulia, bulan yang sangat mempunyai kelebihan ataupun mempunyai kebaikan. Ya. Sebagaimana kita tahu bersama, kata bulan Muharram ni termasuk dalam kata bulan yang dihormati. Maknanya di dalam bulan-bulan ini diharamkan kita buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu kita tidak boleh melakukan peperangan ataupun sebarang fitnah yang berlaku di dalam bulan Muharram ini. Sebab itulah bulan ini adalah menjadi satu bulan yang paling baik bagi umat Islam. Yang mana umat Islam patut memahami, mengerti dengan sedalam-dalamnya, dan kita cuba menghayati bulan Muharram ini menjadi bulan yang boleh melahirkan perubahan, bulan yang boleh membawa kebaikan, bulan yang boleh membawa kepada kejayaan bagi umat Islam. Oleh kerana itulah kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah Islam, bahwasanya bulan Muharram ini adalah menjadi bulan yang awal-awal dicatatkan sebagai permulaan tahun. Maknanya bulan awal-awal yang dijadikan bulan awal tahun. Awal tahun tu dikirakan daripada bulan Muharram inilah. Ya. Jadi bulan inilah yang menjadi suatu cetusan jiwa umat Islam supaya mengetahui kata bulan yang awal di dalam setiap tahun itu ialah bulan Muharram. Dan bulan Muharram inilah yang menjadi catatan sejarah Hijriah, yang menjadi catatan sejarah Hijriah yang telah diasaskan oleh Umar bin Khattab untuk mencatatkan tahun Hijriah itu adalah dimulakan daripada bulan Muharram dan dihubung kait dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kepada Al-Madinah. Kerana hijrah itu adalah melambangkan kepada kejayaan, kemenangan bagi umat Islam. Sebagaimana kita telah mengetahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulanya berdakwah, bermulanya kerja-kerja dakwah, usaha dakwah itu daripada Mekah dengan menggunakan masa 13 tahun lebih. Kemudian oleh kerana suasana dakwah di Mekah itu tidak dapat dicapaikan dengan sebaik-baiknya ataupun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kerana adanya beberapa gangguan ataupun cabaran-cabaran yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikir untuk hijrah daripada Mekah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi sejarah ini kalau kita nak mari membincang cerita adalah agak panjang. Kerana itulah kita tak ada nak bincang berkenaan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, tetapi kita nak bercakap dengan munasabahnya datangnya tahun baru ataupun datangnya bulan Muharram sebagai bulan awal tahun baru 1436 ini, untuk nak mengingat kembali kepada umat Islam bahwasanya kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berhasil daripada berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dengan sebab hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah itulah boleh memperkuatkan dakwah Islam di Al-Madinah, boleh menyusun barisan-barisan dakwah di Madinah, dan boleh menyusun kerja-kerja Islam daripada Madinah untuk menyebarkan dakwah ke seluruh
semenanjung tanah Arab dan juga menyebarkan dakwah Islamiah kepada negeri-negeri yang berada di HP yang berada di yang berhampir dengan negeri-negeri Jazirah Al-Arabiyah. Maka dari sinilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum untuk menjadikan tahun Hijriah ini menjadi tahun peringatan perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi peringatan kepada umat Islam sepanjang hidup mereka hingga sampai ke hari ini. Itulah cetusan ataupun kelahiran bulan Muharram, kelahiran tahun Hijriah 1430 ni yang kita duduk mengingat tiap-tiap tahun, yang mana peringatan ini adalah dilaksanakan, dibuatkan mengikut suasana ataupun mengikut keadaan masing-masing lah. Ada setengah-setengahnya apabila datangnya bulan Muharram, apabila datangnya tahun baru Hijriah, tiap-tiap tahun mereka ada ceramah, ada buat pesta, ada buat pertunjukan, ada buat macam-macam kegiatan-kegiatan demi untuk nak menghidup kembali ruh Islam, ruh kerja-kerja Islam, ruh perjuangan Islam sebagaimana yang telah dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan Islam betul saat ini kita boleh dengar usul asal berkaitan dengan bulan Muharram. Begitu jelas sekali lah makna Muharram, usul asal bulan Muharram, dan seluruhnya kita nak beri ustaz tu boleh hurai kepada penonton kita yang dengar sekarang tu berkaitan dengan kelebihan bulan Muharram yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila apa bulan Muharram tu Nabi buat gapo hati? Kembali kepada sejarah yang tercatat dengan secara ringkas-ringkas bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang dihormat, yang dimuliakan, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak boleh nak melakukan peperangan dalam bulan ini. Maka kelebihan-kelebihan di dalam bulan ini banyak kita dapati daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, supaya umat Islam itu menghidupkan satu sunnah yang amat mulia, iaitu menghidupkan sunnah berpuasa di bulan bulan Muharram ini, iaitu pada hari Ashura. Pada hari Ashura itu disunatkan supaya berpuasa di dalam bulan ini, kerana untuk nak mengingatkan kembali sejarah kemenangan Musa alaihissalam terhadap kerajaan Firaun yang cuba untuk nak membunuh ataupun untuk nak menghancurkan dakwah-dakwah yang telah dijalankan oleh Musa alaihissalam pada masa itu. Iaitu pada hari Ashura itu adalah merupakan hari yang Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi Musa, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentenggelamkan Firaun, Raja Firaun dan tentera-tenteranya di tengah-tengah Laut Merah. Jadi apabila sejarah ini berlaku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya supaya berpuasa pada hari Ashura. Jadi kisahnya secara ringkas saya ceritakan, saya tidak cuba untuk nak bawa hadis-hadis yang begitu panjang. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, jadi di Madinah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi yang mana mereka itu berpuasa pada hari Ashura. Jadi Rasulullah tanya, kamu puasa hari Ashura ni apa hubungannya?
Apa sebabnya? Apakah hubungnya dengan sejarah? Jadi orang-orang Yahudi dia jawab kata, kami berpuasa pada hari Ashura ini oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya terhadap Raja Firaun dan tentera-tenteranya untuk nak membunuh Musa dan pengikut-pengikutnya, dan untuk nak menghalaukan gerakan dakwah Musa dan pengikut-pengikutnya di bumi Mesir. Jadi dengan sebab itulah kami berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala beri kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi apabila orang-orang Yahudi itu dia cerita macam tu ataupun beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kami lebih berhak daripada kamu untuk berpuasa. Kami berhak daripada kamu untuk berpuasa. Nah, kalaulah kamu berpuasa untuk mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala beri kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dalam mengalahkan terhadap Raja Firaun dan tenteranya, maka kami sebagai umat Islam, kami sebagai Nabi, kami sebagai umat Islam yang berada di zaman kami ini terlebih berhak untuk berpuasa daripada kamu. Karena hubungan kami adalah dengan Musa itu adalah hubungan risalah. Hubungan risalah. Musa membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Musa menyampaikan risalah dakwah kepada Raja Firaun, kepada penduduk-penduduk negeri Mesir, maka kami juga adalah sebagai yang membawakan risalah Allah, yang membawakan risalah dakwah untuk menyampaikan kepada umat manusia yang berada di zaman kami. Oleh kerana itu, kalau kamu berpuasa untuk mengingatkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kemenangan pada Musa, maka kami lebih berhak daripada kamu. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW memerintahlah kepada sahabat-sahabatnya supaya berpuasa pada hari Ashura. Maka dari situlah kita dapat faham daripada hadis ini, mempahal daripada secebis hadis ini mengatakan bahawasanya puasa pada hari Ashura itu adalah menjadi satu perkara yang kita mesti mengingatkan terhadap sejarah yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa. Dan kita berpuasa pada hari Ashura adalah merupakan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengagakkan berpuasa pada hari Ashura itu adalah hak orang Islam. Nah, hak orang Islam, dah orang Islam lebih berhak daripada orang Yahudi. Itu satu catatan sejarah melalui hadis Rasulullah SAW. Dan satu lagi catatan sejarah melalui hadis Nabi SAW, su'ila an siyami Ashura. Jadi hadis ni apa dia, riwayat melalui Abi Qatadah. Nah, dia kata ditanyakan tentang puasa hari-hari Ashura. Jadi pada zaman Rasulullah SAW adanya orang tanya, nah, tentang masalah puasa hari Ashura. Bagaimanakah puasa hari Ashura? Apakah kelebihannya? Apakah kebaikannya? Nah, faqala, maka Rasulullah SAW berkata, bersabda, yukaffiru as-sanah al-madiyah. Yang berpuasa pada hari Ashura itu dapat mengkiparatkan, dapat mengampunkan dosa tahun yang lepas. Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Diampunkan, dikiparatkan dosa itu pada tahun-tahun yang lepas. Hadis ni kata riwayat oleh Muslim, rawahu al-Muslim. Hadis ni riwayat al-Muslim. Ini sebagai
hadis yang nak menggemar ataupun nak menggalakkan kepada umat Islam berpuasa pada hari Ashura itu mendapat satu kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah taala akan ampunkan dosa orang-orang yang berpuasa itu pada tahun yang lepas. Ya. Pada tahun yang lepas. Ya. Ya Ustaz, berkaitan dengan puasa bulan-bulan Muharram puasa Ashura ni. Ya. Kena puasa lagu mana betul dengan sunnah Nabi puasa berapa hari tu? Jadi mengikut daripada hadis Nabi SAW, setelah Rasulullah mengagakkan kata puasa pada hari Ashura sebagaimana orang-orang Yahudi berpuasa, kami adalah lebih berhaknya. Kemudian Rasulullah perintah kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi semangat lagi kepada para sahabat, pada orang Islam pada zamannya, kata kalau sekiranya kami dipanjangkan umur ataupun umur kami ini masih panjang, sempat adanya pada tahun hadapan sampainya bulan Muharram dan kami sempat hidup hingga sampai 9 Muharram hingga sampai 10 Muharram, kami akan berpuasa pada hari 9. Rasulullah, kalau Allah Subhanahu wa taala panjang ke umur kami, sempatkan kami berjumpa dengan bulan Muharram lagi akan datang ataupun tahun baru lagi akan datang, kami akan berpuasa pada hari yang ke-9. Itu orang panggil maksud lebih kurang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegas kata kalau sekiranya Allah Taala panjang ke umur dia hingga sampai tahun dapat ataupun sampai pada bulan Muharram dia nak puasa pada hari 9, tiba-tiba tak ada siapa bulan Muharram tahun dapat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati belum sampai bulan Muharram. Ya. Dari sinilah ulama-ulama dia faham bahawasanya disunatkan kita berpuasa bersama dengan hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram itu, iaitu hari yang ke-9. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat untuk berpuasa, tetapi azam Rasulullah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah menjadi hujahnya, menjadi hujah. Rasulullah kata kalau aku hidup aku nak dia sampai pada bulan Muharram tahun depan aku nak berpuasa hari yang ke-9. Jadi itu adalah menjadi hujah, kata disunat kita berpuasa bersama hari Ashura itu, hari yang ke-10 Muharram itu, hari yang ke-10. Sebab itulah ulama mengatakan seafdal-afdal kita puasa di bulan Muharram, bulan Muharram ini, iaitu kita puasa hari 10, hari 10 dan juga hari 9. 9, 10. Ya. Nah, ada juga setengah-setengah ulama yang kata kita berpuasa pada hari 9, hari 10 dan juga hari 11. Ada juga setengah-setengah pendapat ulama. Tapi yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa pada bulan Muharram ini ialah hari ke-9 dan juga hari yang ke-10. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amal ibadat puasa ini, kita akan mendapat kifarat dosa. Sebanyak setahun yang lepas. Ya. Nah, itu dia lebih kurang. Ya, alhamdulillah kepada penonton kita yang mana mengikuti dalam ruangan bilik tamu pada hari ini bersama dengan saya Razak Ismani sebagai juruhabah, bersama dengan ustaz kita sebagai peserta pada hari ini, Ustaz Ahmad Putih. Ya. Dan pihak saya dan anggota MBT Jalak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada hari ini yang mana puai masa untuk kita mari beri dan maklumat berkaitan dengan bulan Muharram dan kelebihan bulan Muharram yang dibuatkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya-Allah taala kita boleh mengikuti lagi dan betul kita pada minggu hadapan, dan kita akan siapkan setiap hari Isnin dan hari Jumaat jamnya pukul 11.30 sampainya pukul 12.30 jam lebih kurang. Dan hari ini saya
Dan Ustaz Ahmad Putih kena tinggal pada masa ini dulu. Kita jumpa semula. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.